Assalamualaikum. Sorry nah tadi Mami lupa nak rotate. Okay. Nampak landscape ke? Nampak vertical ke horizontal? Tak nak lagi. Okay dah. Okay. Alright. Nampak menegak nampak menegak. Nampak landscape. Okay. Alright. Dekat Facebook ni kan. So okay, hi. Assalamualaikum. Lama dah Mami rasa layan sembang Mami Jas ni kita stop kan. Sebab hari tu raya lah. Lepas tu Mami pun tak dan. Anak Mami baru lepas apa tu demam, sesama, berkahak lah apa semua kan. So that's why Mami buat this topik hari ni tentang anak berkahak apa nak buat. So daripada experience lah, so Mami boleh share apa yang Mami buat sepanjang apa tu Rafa Ria 3 orang depa berjemaah ni. Demam, batuk, sesama kan. So alhamdulillah depa dah sihat dalam masa 7 hari. So alhamdulillah lah. Okay, so doakan anak-anak Mami keep on terus sihat kan. Okay, hi followers dekat IG, hi followers dekat Facebook. Okay, selamat Hari Raya. Belum terlambat lagi Mami nak ucap selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada Mami sekeluarga dan juga tim Grumi. Alright. So hari ni bila kita sembang pasal, kita sembang ni nak santai je kan. Janganlah stres sangat. Okay, so okay, kita sembang. Okay, kalau you all ada apa-apa cadangan, apa-apa nak cerita experience ke kan. Sebab Mami rasa semua mostly ramai mak-mak yang face this orang panggil this issue kan. Sebab anak kita bukannya macam setiap masa dia sihat je kan. Mesti akan face juga fasa dia demam, fasa dia berkahak apa semua kan. So this topic Mami rasa insya-Allah boleh help ibu-ibu, especially ibu-ibu yang orang panggil apa, baru anak first kan. Belum lagi ada experience untuk experience face anak tak sihat ni kan. So boleh share pendapat, boleh juga tanya, and boleh juga comment, like, love. Okay, share kita punya sesi live ni kalau you all rasa bermanfaat. Alright, so kita tak mau buang masa. Mami nak share apa yang Mami buat based on my experience. Okay, sepanjang 3 orang demam berjemaah. Dia start dengan anak Mami yang girl tu, Ria tu tau. Dia start dengan dia demam. Waktu raya dia punya pulun main hujan tau. So dia main hujan dekat kampung. So dia main hujan. Lepas tu dia berendam lama dalam kolam. Lepas tu dia tak tahulah, yang tu dia jenis cheeky sikit tau. Dia jenis macam tak boleh nak larang kan, budak kan. Biasalah tambah-tambah girl kan. Orang cakap girl ni macam ketegang. Kalau orang Kedah cakap, kalau belah sana panggil degil kan. So dia kind of girl yang very cheeky tau. So jangan nak larang dia. Kalau dia nak main ke, dia nak main hujan ke, dia nak buat apa pun, dia buat lah sesuka-suka hati dia. So dah jadi cerita, habis raya tu balik-balik tengok tiba-tiba temperature dia naik tau. Temperature dia naik. Lepas tu malam tu dia dah start macam berhingus sikit. Mami ingat Mami suspect sebab dia banyak berendam kan. Dia banyak main air kan. So Mami ingat sebab dia beringus tu sebab duk main air tu lah kan. Lepas tu tengah-tengah malam dia punya temperature dia spike. Lepas tu dia pun macam tak boleh nak tidur kan. Bila beringus ni, anak bila beringus, of course dia akan macam sesak. Dia macam dia tak boleh nak bernafas dengan lancar kan. So Mami pun ambil lah balm. Mami sapu belakang badan dia, dada, kaki apa semua kan. Pakaikan dia sok. So kita risau kan. Of course lah, kita tak mau anak kita demam. Tambah-tambah di orang panggil di zaman pandemik macam sekarang ni kan. So dia merisaukan, sangat-sangat merisaukan. Walaupun baru day one kan. So baru day one. Biasanya anak-anak Mami, mereka jenis kalau macam mereka demam ke, sesema ke, batuk ke apa benda pun kan, sakit ke apa, biasanya kalau mereka tak sihat tu dalam sehari ke 2 hari macam tu je. Mereka jarang nak drag ke berapa hari, 3 hari ke 4 hari. Memang jarang sangat-sangat. So
day one tu mami tengok macam tu, dia mami sapu kan, apa tu, buat ni lah, biasanya mami akan sapukan balm dulu. So basically mami selalu beli balm kan, macam ni baby rub kan. So macam yang ni dia tak kisahlah apa-apa brand yang you all guna kan. So mami ada guna beberapa brand lah, okay, baby balm. So baby balm mami guna yang ni Quakix Derm punya. So yang ni dia Lovely Baby Rub. Lepas tu dia ada juga this one is Najla. And satu lagi mami ada guna yang Honey Mami tu tapi dah habis. Okay, so macam tu. So bila kita sapukan balm, ya kan, balm yang jenis ada rub lah. Kita cari yang jenis rub yang jenis rub. Kalau dulu, kalau orang zaman dulu dia akan guna apa nama balm yang vapor rub. Dia akan pakai vapor rub. Macam mak mami pun dia akan pakai vapor rub nama Vicks kan, Vicks. Okay, tapi Vicks tu dia harm baby tau. So sebab dalam dia, kandungan yang ada dalam dia ada chemical yang tak berapa sesuai untuk baby. And ada setengah balm dia pakai mentol lah, dia pakai minyak kayu putih lah, which is minyak kayu putih, mentol, bahan-bahan yang tak berapa sesuai untuk baby kan. Dia boleh harm, dia boleh buat baby rasa panas sangat, ataupun dia boleh buat dia boleh ni lah, dia tak, efek dia tak berapa bagus untuk baby. Okay, so macam Vicks apa semua tu tak berapa sesuai sebenarnya. Tapi dulu kurang kan balm-balm yang orang panggil apa, mesra baby ni kan. So macam sekarang ada beberapa brand lah, macam Boy Baby, Najla, Honey Mami, ada lagi brand macam Tasnim, ada lagi You Baby, ada lagi Maya Baby. So ada banyak sangat brand-brand yang ni. Kami pun guna Najla tu kan, dia bau dia wangi, and macam sesuai untuk seisi keluarga kan biasanya. So this Najla memang mami akan spare. Lepas tu ada few brand lagi yang mami spare. So tak kisahlah brand apa yang you all guna, you all peminat brand-brand mana pun, cari brand baby rub yang tak harm baby. Okay, yang kita tengok, kita boleh baca kan, macam mereka ada tulis kan, apa tu EO apa kan, essential oil apa yang mereka guna dalam satu-satu balm kan. So boleh cari. Okay, firstly memang mami akan sapu balm, lumuk lah satu badan mereka tu kan. Kalau tiga orang, tiga lah mami lumuk kan. So sapu penuh, tapak kaki apa semua kan. Itu yang langkah-langkah pertama yang mami akan buat lah. Lepas tu dekat hidung dia kita letak. And ada petua juga, apa tu, nenek-nenek dulu kan, dia suka letak kunyit. So kunyit pun boleh guna untuk letak dekat hidung baby. Kunyit hidup tu lah kan. Serbuk kunyit mami tak pasti, tapi biasanya orang letak kunyit hidup. So kunyit hidup, ada setengah tu dia ambil apa tu, bila anak sesama, dia ambil orang panggil apa, garlic, apa tu, bawang putih. Dia lenyek-lenyek dengan minyak masak, dia sapu kan, dia sapu. Boleh juga kalau you all tak ada spare any balm dekat rumah, sapu je. Okay, itu pun mujarab juga. Okay, so first day tu terus buat. So dia akan kurangkan sikit, dia akan lancarkan sikit pernafasan anak-anak kita lah. Okay, so itu langkah pertama yang mami akan buat. And untuk temperature pula kan, bila dia demam, okay, biasanya kalau sesama batuk ni dia memang akan demamnya, jenis macam tu kan, dia ni macam berangkai kan. So bila dia demam, mami akan letak apa tu orang panggil, apa tempek cool fever kan, tempek cool fever. Kita bukan tuam, kita apa tu orang panggil, alah hai time macam ni lah, dia tak mau nak ingat. Kita bubuh kain basah dekat kepala dia kan. So kita lap kalau macam dia terlampau, macam tiba-tiba dia spike sangat-sangat kan temperature. Kita macam mami memang anak memang mami tak pakaikan dia baju lah kalau demam. Kalau sesama saja pakai baju. Tapi kalau dah sesama demam, dah ni memang tak pakai baju. Walaupun dan depa pula kulit depa kan akan nampak macam merah kan kalau tiba-tiba. Jelum. Thank you Fatma. Okay, so jelum dengan ayak kan. Ayak pula janganlah terlampau sejuk, janganlah pergi tekan ayak kowe yang sejuk gedi tu kan. So kita
kita bubuh lah ayat temperature biasa cukup. Okay, so kita just jelum-jelum dia macam tu. Itu bila dia spike. And kalau dia spike lagi terus memang bagi mandi biasanya. Okay, tapi macam kes yang baru-baru ni Depa ni taklah, depa punya demam tu kurang, cuma sesema tu yang lebih, sesema dengan batuk. So lepas tu apa yang mami buat lagi, bila sesema mami spare apa tu macam ni. Yang ni je mami guna, yang ni je. Berapa belah ringgit je dekat kedai baby kan. So kita boleh dapat. Dan ada juga yang jenis macam dia silikon hujung tu kan, yang gitu kecil-kecil tu kan. So yang tu kita boleh picit. Ada komen ke Farah? Tak ada. Ada followers tak kat situ? Ada. Okay. So kita guna, mami guna yang ni lah, memang mami spare lah. Okay, spare kat rumah. So benda yang kena ada kat rumah, satu yang tadi balm, yang kedua balm minyak EO kan. Ada setengah you all suka pasang apa tu EO kan, macam yang living apa semua tu bagus lah. Macam kalau ada EO apa semua pasang, just diffuse apa semua untuk help baby kan. Okay, so mami tak pandai sangat bab-bab EO ni. Bab-bab makan mami pandai. Bab-bab EO ni dia kena tanya yang owner-owner, founder-founder balm kan. Biasanya depa memang terror lah, yang living punya seller ke apa ke kan, you all boleh consult dengan depa. Tapi bab-bab EO mami tak ada pengalaman sangat, sebab mami bukan orang panggil pengguna tegar EO lah. Okay, yang mami tahu, mami guna EO dalam balm saja. Okay, so kalau you all ada cadangan EO apa yang boleh guna waktu demam dan juga sesema, boleh share. Okay, nah kalau ada seller-seller yang jual apa tu EO pun boleh share dekat sini. Okay, so sesi ni kita just santai-santai saja. Okay, alright, so this thing memang mami spare. And ada lagi banyak jenis kan. Kalau yang jenis ni macam ni, dia just sedut kan, kita sedut macam tu kan. Anak mami cukup geram kalau depa nampak je benda lah ni, depa dah macam dah lari. Tambah macam yang dah pandai sikit, depa lari lah, depa tak mau kan kita sedut kan. Tapi yang baby tu memang sejam sekali mami sedut. So bila kita sedut kan, kita help dia punya orang panggil apa tu, hidung dia tu dia selesa kan. So memang kena sedut. Okay, so boleh nampak lah pendapatan kita berapa banyak. Pendapatan kahak dan ingus depa tu kan. So macam hari tu mami duk sedut sejam sekali, 2 jam sekali kan. Macam mami tengok lah, macam nampak tahap dia punya tak boleh nafas tu macam mana. Pertama waktu malam. Waktu malam memang kena sedut kan. Sebab bila waktu malam, baby ni depa tend, bila suhu makin rendah kan, depa tend tu sesak nafas kan. Depa punya mucus orang panggil kan, hingus tu, kahak tu, dia makin pekat waktu malam. So bila waktu malam dia jadi macam tak boleh nak nafas, tu yang jadi tak boleh nak tidur lena kan. So waktu malam mami akan sedut, lebih kerapkan sedut. Walaupun kita terpaksa yalah anak tak sihat, of course lah mestilah kita tak cukup tidur kan. So waktu malam kalau macam dia berkahak tu memang nak tidur macam mana, jadi panda lah kita pun kan. So waktu malam mami sedut, sapu-sapu balm, kerapkan. Lepas tu buat garlic socks kan, ambil garlic, ketuk, masukkan dalam stokin, pakaikan kat dia. So dia rasa macam panas. Lagi satu, penggunaan aircon. Okay, so sebab mami dekat rumah memang sekarang kan malam dia macam panas kan. Tambah duduk rumah taman. Kalau duduk rumah kampung seronok lah, memang sejuk lah kan tengah-tengah malam. Dah rumah kita pun jenis panas waktu malam. So kita pasang aircon kan. So bila kita pasang aircon, dia lagi buat kahak tu makin pekat kan. So bila dia jadi macam tu, anak lagi susah nak nafas. So kalau anak berkahak, batuk, demam, batuk, sesema apa semua ni, tutup aircon. Itulah yang kami buat, tutup je aircon. Okay, so jangan pakai aircon waktu malam. Stop dululah. Kalau macam seminggu dia berkahak tu, then stop dulu. So ada komen dekat IG. Yes, Hani Mami Utara, bawang putih dengan lada hitam pun bagus untuk rawat kahak. Oh, thank you so much Hani Mami Utara. Okay, bawang putih dengan lada hitam. Okay, good.
Okay, selalu mami duk dengar orang pakai bawang putih saja, no, bubur lada hitam sikit. Mungkin dia lagi ekstra panas ke kan? Sebab bila sesama berkahak ni memang kita kena make sure anak kita tak sejuk. Okay, dia punya persekitaran dia tu tak sejuk. And bila dia sentiasa dalam keadaan yang panas, dia boleh lawan lah. Nama pun kalau Mak Saleh panggil cool kan. So anak kita dia rasa cool dan kita kena bubur something yang heat. Thank you so much for that petua kan. Petua tu bagus sebenarnya. Sebab orang dulu manalah ada bam mereka pun. Nenek-nenek kita dulu kan, dia sapu je apa yang panas-panas tu. Okay, so thank you so much. So sapu kan, tapi sekarang nak mudah kan. Sebab kalau ada setengah mak-mak kan, mami rasa kalau depa duk bubuh apa tu bawang putih banyak-banyak macam kita, yang kita tak kisah ni okey kan. Ada setengah tu mungkin tak suka bau bawang putih kan. Dia rasa macam busuk lah apa semua kan. So dia tak bubuh kan. Ada setengah bukan mak tu yang tak suka, pak yang tak suka kan. Kadang pak tu masuk dia tengok, alah busuknya bau apa ni kan. So, ada setengah orang dia tak suka macam tu. So tahanlah Zat kan. Kalau dah tak ada bam sangat kat rumah, pakai bawang putih lada hitam tu kan. So tahanlah Zat. Alah mak pak sekarang kan, janganlah moden sangat kan. Tapi kalau you all ada bam tu pasang je. Macam Hani Mami tu pun boleh kan. So dia memang sangat sesuai untuk anak-anak yang demam sesama kan. So itu yang kedua, sedut dia punya kahak. Sedut dia punya kahak. Okay, supaya dia selesa, supaya dia punya rongga tu ni. And yang nak jadi cerita, pak cakap banyak sila rawat sendiri. Boy pak pun kan, kalau pak Syria dengan Rafa ni memang ketuk dah kan. So biasanya macam laki ni mami rasa pak-pak ni depa serah kat mak je kan. Even yang duk jaga malam pun banyak mak je kan. Ada ke pak-pak yang jaga malam waktu anak sakit? Ada ke? Ada. Okay, bagusnya you all dapat suami misali, alhamdulillah. Okay, so sama-sama lah take turn kan. Kalau anak dah 2 orang demam, seorang ambil seorang satu lah kan. Mana boleh. Nak anak sama-sama, kenalah sama-sama jaga. Okey, melalut dah ni. Okey. Lepas tu kan, bila kita dah sedut kahak, okey, kita dah sedut kahak, kalau anak kita macam tak okey juga dalam masa 2 hari. Okey, sorry nah, dia tiba-tiba dia pause. Kalau dalam masa 2 hari anak kita still duk berkahak lagi kan, hingus lagi, bawa pergi kat hospital, doktor, klinik lah, bawa pergi jumpa doktor lah kan. Jumpa doktor. Apa yang mami buat, mami pergi jumpa doktor, bawa Syria dengan Rafa tu sebab depa macam kahak tu macam dia macam dah kurang sikit, tapi mami tak mau dia berlarutan. So mami bawa jumpa doktor. So macam Ria dia dah besar, so dia dapat ubat lah kan. Sebab toddler ke atas dah boleh makan ubat kan. Kalau macam ubat batuk, ubat sesema apa semua tu. Tapi untuk baby, Rafa baru 6 bulan, so dia tak ada ubat yang dia boleh consume. And kalau ada ubat pun, macam kalau terlampau teruk, mungkin ubat pun dia akan bagi dos yang sangat rendah kan untuk baby. Sebab baby dia tak boleh nak makan ubat lagi. So apa yang kita boleh buat, yang ni kita boleh sedut. Satu, kita boleh sedut lah. Kalau macam terlampau teruk sangat, kita sedut dekat klinik lah kan. Pergi klinik, bagi dia sedut dulu kahak tu apa semua. Sebab dia ada mesin kan, mesin untuk kahak tu dia boleh sedut. Okay, so itu pun membantu juga. Okay, kalau kita tak boleh buat sendiri kat rumah, kita bawa pergi klinik, so dia sedut. Tapi ngerinya weh, ngeri sangat-sangat. Mami tak pernah bawa anak-anak pergi sedut kahak kat klinik. So first time mami tengok depa balut si Rafa tu kan, depa omangnya apa tu, balut dia dengan kain. Lepas tu masuk kan, kecil kan dia punya tube tu kan. Tube dia tu macam kecil je, macam dawai tau tak. So dia macam dawai kan, macam ni besar kan. So muncung dia saja yang dekat lubang hidung kan. Tapi kalau dekat klinik tu, dia punya ni kan kecil. Lepas tu dia jolok masuk dalam hidung tu. Ya Allah, kat sini dah macam ngeri. Confirm lepas ni tak bawa dah.
Teruk sungguh. Tapi kalau teruk sangat bawa lah. Okay, bawa lah kan. Walaupun ngeri tu kan. Tapi dengar dia sedut-sedut tu macam ya Allah. Kesian tengok kan dengan menangisnya baby kan. Tu nasib baik Rafa baby baru 6 bulan. Kalau letak kakak dia kat situ, oh cannot imagine dah macam mana dia punya ni kan. So sedut kahak lah. Okay, the point is sedut kahak. Okay, yang ketiga, apa yang mami buat is mami support dengan makanan. Okay, so mami support dengan makanan. First sekali mami buat, memang mami bila anak demam sesama batuk, mami akan buat sup habatus sauda. Okay, so memang kat rumah memang spare habatus sauda punya boleh spare dalam habatus sauda ni, dia ada dalam bentuk biji-biji kan. Dia ada bentuk biji-biji, dia ada juga dalam bentuk powder. Okay, so boleh cari kat kedai-kedai Arab ataupun banyaknya kat kedai Arab kan. Habatus sauda ni ada banyak brand. Okay, so boleh spare dalam kalau powder tu macam dia tersorok sikit lah kan. Kalau yang powder habatus sauda tu mami tak bawa pula hari ni. Dia biji-biji black seed kan. So dia macam bulat-bulat apa tu, lonjong-lonjong kecil macam biji-bijan tu. Okay, macam kat rumah mami pakai yang jenis biji. So bila pakai yang jenis biji, anak mami yang besar-besar dia pun boleh accept benda tu. Bila mai dekat Ria dah 2 tahun, dia 2 tahun dia ingat semut tau. So dia tak mau makan. So apa yang kita boleh buat is kita rebus lama kan. Macam contoh kita rebus ayam kan. Kita rebus ayam, kita buat bone broth. Okay, buat bone broth, tulang ayam kan. So kita rebus lama-lama, dalam sejam 2 jam tu biarlah dalam api slow kan. Slowkan api. Lepas tu kita masukkan orang panggil carrot, celery kan. So kita masukkan je sayur-sayur apa yang kita rasa sesuai, kita masukkan dalam tu. Okay, so dia akan kita renihkan dia lama-lama dan dia akan jadi bone broth. Which is bone broth ni dia sangat bagus untuk immune. Okay, so bila dia help untuk build up balik immune baby dengan anak kita. Okay, kanak-kanak tu pasal pun menatang ni condong. Okay, dan kita cabut saja. Okay, alright. Lepas tu dia kalau macam immune baby tu makin meningkat, insyaAllah dia boleh help untuk fight that disease tau. Fight the fever lah. Okay, so bila dia boleh fight, antibody dia makin bertambah. Okay, anak kita pun ada energy. Okay, sebab bila demam ni, anak kita tak boleh bagi makan makanan yang berminyak kan, tambah batuk kan. Of course kita tak mau bagi makan makanan berminyak, dia kena makan yang bersup-sup saja. Okey, bersup-sup, bubur yang dimasak apa tu dengan sup kan. So dia kena banyak makan makanan yang build up, yang boleh bantu untuk build up dia punya immune. And habatus sauda tadi dia orang panggil apa? Dia punya function kan. Dia punya function more untuk antibody. Okey, untuk antibody. So dia boleh help. Memang sangat-sangat help. Yang mami notice dulu macam even anak-anak mami pun memang kita selalu bila masak memang mami akan letak habatus sauda dalam sup-sup tu. Walaupun tak demam, memang akan letak habatus sauda tu. And mami jarang pakai rempah sup tau. Tapi sebenarnya rempah sup tu pun bagus. Okay, biasanya mami akan buat macam kalau clear sup mami akan letak habatus sauda. Tapi kalau macam nak buat sup yang letak rempah sup tu kan, perencah sup tu pun mami akan letak juga yang 4 sekawan tu. Okay, so depends lah macam mana. Okay, tapi that habatus sauda sangat-sangat works. Okay, you letak, you masak, lepas tu dia jadi apa tu bone broth, dan serve dekat baby, dekat anak. Okay, so anak-anak bila dia makan dan dia getting better lah. Okay, lepas tu mami akan bagi single pair ni. Okay, dia single pair, dia boleh orang panggil apa, clear kita punya apa tu hingwih tu tau, kahak tu tau. So dia akan clearkan. Okay, dia akan clearkan dan dia akan keluar melalui najis. Okay, so bila kita jangan terkejut bila kita bagi anak makan makanan yang boleh buang kahak ni. Okay, kita bila dia pupu kan, bila dia berak,
kita boleh nampak dekat najis dia memang akan keluar macam lendir-lendir tu kan. So yang tu sangat-sangat bagus. So kita help dari segi pemakanan. Okey, sebab baby tak boleh makan ubat. Dia tak boleh makan ubat banyak kan. So kalau baby demam semua batuk ni memang kita risau sebab dia pun tak ada ubat kan. So kita help dari segi makanan. Okey, so di single pair memang apa yang kita boleh buat untuk baby, walaupun 6 bulan, kita purekan dia. Just potong, buang kulit dia, basuh-basuh, steam apa semua. Steam sampai dia betul-betul lembut. Macam kita buat puree apple, puree pear yang lain kan. So buah-buah yang macam keras macam ni, kita steamkan dia dulu. Lepas tu kita blend ataupun kita lenyekkan pakai mortar ke apa ke, ikutlah. Okay, yang mana yang you all ada kat rumah. Then dia akan jadi puree. Mixkan dengan orang panggil bubur nasi pun boleh. Okay, apa yang mami buat, mami mixkan this single pair dengan organic Japanese white rice broomy, sebab memang Rafa dia duk makan yang tu. Okey, lepas tu mami mixkan, lepas tu bagi dia makan lah. Okey, so for the snack, kalau waktu petang-petang kan kita bagi snack dekat baby 6 bulan pun boleh start bagi snack buah-buah tau. Tapi buah ni dalam bentuk puree lah. So bagi kat dia dalam bentuk puree, dia akan lagi senang untuk membuang. Okey, so dia akan buang dia punya apa tu, hingus-hingus apa semua kahak-kahak tu dia akan buang. Okey, so makanan kita support dari segi makanan sangat-sangat penting untuk baby. Okey, kalau macam kakak tu, kalau macam yang dah besar tu okey lagi kan. Kita bagi je ubat. Alright, lepas tu satu lagi kita boleh bagi Farah ambil satu bola. Okay. Kita boleh bagi makanan yang tinggi vitamin C. Okey, makanan yang tinggi vitamin C macam kalau macam baby 6 bulan dia tak ada banyak choice sangat kan. Dia makan makanan yang single-single je kan, dia tak banyak choice. So kita boleh bagi macam serbuk labu ni. Okey, so di serbuk labu kita boleh guna dalam dia punya bubur. Okey, letak je masuk. Okey, kita kacau dengan bubur dia. Lepas tu kita suap dia makan. Okey, sebab labu, kalau nak tahu fakta dia, labu ni dia tinggi vitamin C. Dia lebih tinggi vitamin C. Okey, so anak mami demam memang one of the menu kan yang mami buat sup labu ataupun mami buat puree labu. Macam tu. So lenyek-lenyek macam si kakak dia akan makan sup labu tu dengan ayam kan. So dengan ayam dengan habatus sauda, lepas tu mami suap kakak tu nasi. Kalau si adik pula baru 6 bulan, mami mixkan labu dengan bubur nasi dia yang halus. Okey, dan bagi dia makan. Okey, dalam tu pun ada habatus sauda. Baby 6 bulan pun kita boleh bagi habatus sauda juga. Ada komen daripada Yumni Lokman. Sedapnya labu, buat cekodok ke pancake ke sedap? Kan, betul? Okey, kalau macam labu ni kita mixkan buat pancake tu kan. So kalau macam baby 6 bulan, dia tak boleh makan pancake lagi. Tapi macam yang dah besar-besar kita boleh buat pancake. Okey, serbuk labu ni mixkan dengan orang panggil tepung-tepung pun boleh kan, oat pun boleh, dan kita buat pancake. Cuma tak di-advise lah kalau waktu anak-anak kita berkahak. Macam pancake kan kadang kita grill pakai unsalted butter, ataupun kalau yang dah besar sikit boleh makan salted butter kan. Kalau kita ni kita tak boleh pakai butter, sebab butter dia boleh buat baby punya kahak, anak punya kahak tu dia jadi lagi tak selesa tau. Dia jadi macam lagi kan dia berminyak kan. So waktu berkahak tu tak sesuai kita buat pancake. Tapi labu ni memang sedap kalau buat pancake. Okey, tak nak sihat buat je lah pancake. Okey, so dia tinggi vitamin C. Right, so kita kena bagi makanan yang tinggi vitamin C. And ada beberapa lagi mami baca. Okey, dia makanan yang boleh hapuskan kahak-kahak ni, halia. So bila kita buat sup, kita masukkanlah halia sikit dalam tu. Okey, jangan risau sebab halia ni di kategori macam kita bubur rempah dalam makanan baby kan. So 8 bulan ke atas kita dah boleh letak halia dalam dia punya sup. Lepas tu kita boleh letak okey, bawang besar, bawang merah. Okey, bawang besar, bawang merah ni pun dia boleh clearkan kahak.
So kita letaklah, bukan kita nak suruh anak makan bawang merah, bawang besar kan, kita just letak dia sebagai ni. Selalunya bila anak sakit ni, makanan-makanan yang macam rempah kan, rempah ni dia memang sangat-sangat membantulah sebab dia build up the antibody kan, immune kita kan. So lepas tu macam tadi labu, lepas tu grapefruit. Grapefruit, buah limau yang besar tu kan, yang warna orange sikit tu kan, dia limau. Kalau Mami rasa dalam bahasa Melayu dia limau gedang lah. Tolong betulkan Mami kalau Mami salah. Okay, grapefruit. Dia bila kita potong, isi dalam dia warna macam orang panggil kalau apa tu, dia macam pink, yang bright pink tapi dia mix dengan merah sikit tu. Dia macam merah-merah tu. Kan dia merah yang bright sikit. So that grapefruit kita perah dia, okey, kita ambil dia punya jus, okey, kita bagi anak kita minum jus grapefruit. Okey, so grapefruit tu dia boleh clear juga. Sama juga macam single pear. Okey, single pear, grapefruit. So ini makanan-makanan buah-buah yang acid salic dia tinggi. So dia boleh help untuk clear dia kahak lah. Okey, lepas tu nenas. Tapi nenas ni better 1 tahun ke atas lah kita boleh bagi makan nenas kan. Contoh kita ambil nenas, kita grillkan sikit atas kuali ataupun pan kan. So kita grillkan tanpa minyak. So dia akan lembut sikit dan anak kita makan, dia boleh clear. Ni lah selalu makanan-makanan yang jenis macam ni, tinggi vitamin C, tinggi asid salic. So dia akan clearkan kita punya kahak. Okay, even orang dewasa pun. Right. Lepas tu honey 1 tahun ke atas juga. Okay, sebab dia boleh cause botulism. So botulism ni macam saraf punya problem. So kita avoid untuk baby yang 1 tahun ke bawah lah. Okay, so jangan bagi honey dekat anak kecuali 1 tahun ke atas. Tapi honey sangat-sangat membantu untuk clearkan kahak. Okay, so itu antara makanan yang memang akan clear kahak. Okay, clear kahak. Tapi waktu anak kita tengah berkahak juga, janganlah kita tambah makanan yang boleh bagi banyak pula kahak kan. Dah lah kawan tu tengah banyak kahak, lepas tu bagi makanan yang banyak yang boleh tambah kahak. So makanan yang tambah kahak macam tenusu. Okay, sumber-sumber tenusu, cheese, susu UHT ke, full cream ke, fresh ke, kan. So yalah, macam anak yang minum formula milk tak boleh nak kata apalah kan. Tapi formula milk kita bagi ikut waktu yang dia minum lah. Alright. So lepas tu makanan macam soya, macam tu tak boleh bagi waktu anak berkahak. Telur pun kena avoid waktu anak berkahak. Lepas tu daging, okay, yang tinggi protein. Yang tinggi protein pun kena kurangkan. Bukan kata tak boleh bagi tapi dalam bentuk sup. Cuma kita kurangkan bagi dia daging yang pejal. Faham tak? So kita kurangkan daging, kita bagi yang rebusan dia tak apa. Bagi rebusan daging atau rebusan ayam boleh, tapi yang isi-isi dia tu kita kurangkan juga. Lepas tu macam minyak, macam tadi lah, minyak, butter, macam tu tak boleh. Okay. Lepas tu macam dari segi sayur kan, macam avocado, cendawan, waktu anak tengah berkahak, better avoid avocado, cendawan. Okay, sebab satu cendawan dia bersifat sejuk. Avocado pula dia bersifat macam dairy tadi tau, dia lemak. So makanan buah yang macam ni, sayur yang macam ni kena avoid. Alright. So Mami rasa itu saja Mami punya sharing hari ni. Kita sembang-sembang santai. Thank you semua yang follow this session. Okay, so kalau you all ada apa-apa nak layan sembang dengan Mami minggu depan, just bagi je topik apa yang you rasa macam Mami, why don't kita sembang pasal ni, why don't kita sembang pasal anak berat badan kurang ke, anak allergic ke apa ke kan. So kalau especially kalau macam topik-topik yang makanan ni Mami sukalah, sebab Mami suka makan, Mami suka bagi anak makan. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah setiap hari Rabu 3:30 petang. Okay, so thank you so much. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum.